Cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini kita sambung sesi PDPR kita pada hari ini untuk subjek Jawi dan Khat. Okey, Jawi dan Khat. Minggu lepas kita dah mengenal pasti tanda-tanda baca yang ada dalam teks, yang ada dalam teks karangan yang berbentuk dialog. Kita dah jumpa tanda noktah, tanda noktah bertindih, tanda pengikat kata, tanda soal, tanda koma, tanda seru. Cumanya kita belum tahu lagi. Kita belum tahu lagi fungsi bagi setiap tanda baca, fungsi-fungsi bagi setiap tanda baca. Jadi sebelum kita masuk tajuk yang seterusnya, kita akan bincang dulu serba sedikit latihan yang ada dalam buku teks. Yang ini Ustaz nak kamu tak perlu salin semula dalam buku tulis, cumanya perlu tuliskan terus dalam buku teks. Dalam buku teks kamu terus tulis sahaja latihan-latihan ni. Okey, jom kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama secara pantas. Okey. Baik, aktiviti muka surat 3. Muka surat 3. Okey, baik, kita tengok sama-sama. Nombor 1, baca sama-sama. Letakkan tanda baca pada nama yang betul. Okey, yang pertama, kotak yang pertama sekali, tanda seru. Tanda seru yang mana? Okey, kita boleh tengok dekat muka surat sebelah. Tanda seru berbentuk seperti ini. Dia ada garis, kemudian di bawahnya ada titik. Jadi, tanda seru adalah yang ini. Kita lukis balik. Kita lukis balik simbolnya. Okey, semua boleh lukis terus buat di dalam buku teks. Okey, baik. Tengok yang bawah dia. Tanda koma. Tanda koma macam mana bentuk dia? Tanda koma seperti tanda koma Rumi, cumanya dia terbalik ke atas. Okay, jadi kita lukis semula tanda koma. Yang ini kan tanda koma. Okay, jadi buat semula tanda koma terbalik. Dia macam 6 tapi 6 yang tiada lubang. Okey, baik. Seterusnya yang di bawah dia, tanda noktah bertindih. Tanda noktah bertindih, kalau tengok dekat sebelah, dia ada 2 noktah, atas dan bawah. Jadi kita lukis semula simbol noktah bertindih. Okey, seterusnya, tanda noktah. Tanda noktah, dia titik. Dia noktah ada satu saja, jadi buatlah. Letak saja tanda noktah. Okay, tanda soal. Tanda soal macam mana? Tanda soal seperti Rumi, cumanya dia terbalik mengarah ke kanan. Jadi seperti ini kita lukis semula. Telinga gajah, tapi terbalik telinga gajahnya dan di bawahnya ada noktah. Ada tanda titik. Okey, baik. Tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata seperti macam mana? Macam koma, tetapi dia ada 2. Dia ada 4 lah. Satu yang terbalik macam ni, satu lagi mengarah ke atas. 2 mengarah ke bawah. Dan 2 lagi mengarah ke atas. Ekornya tu. Mengarah ke atas. Jadi itu adalah tanda pengikat kata. Okey. Yang di bawah ni pun sama juga. Kita cuma perlu eja balik. Tuliskan tanda baca mengikut nama yang betul. Kita kena eja balik. Kita kena tulis balik nama-nama bagi simbol-simbol yang dah dia bagi. Tanda noktah. Tulis tanda noktah. Tanda, apa dia? Tanda soal. Tulis tanda soal. Buat. Ustaz nak kamu buat sendiri. Nombor 3 ni tak apa. Nombor 3 yang paling bawah sekali. Yang ini tak apa. Yang ini tak perlu buat. Lekatkan 1 dan 2. Okay. Kemudian, kita tengok. Muka surat sebelah. Nombor 4. Muka surat 4. Nombor 4. Okay, ini pun sama. Ustaz nak kamu buat sendiri. Tetapi tak perlu salin semula tau. Tak perlu salin di dalam buku tulis. Buat terus saja di dalam buku teks. Dia ada bagi. Nombor 4. Isi petak kosong dengan huruf yang betul berdasarkan tanda baca yang diberi. Dia dah bagi dah. Dia dah bagi dah simbol-simbol tanda baca. Simbol-simbol tanda baca. Awak cuma perlu lengkapkan semula ejaan bagi tanda-tanda
baca yang telah diberi. Macam ni sin, hamzah dengan lam. Jadi awak kena tulis balik huruf yang tertinggal. Ini tanda apa? Tanda soal. Macam mana eja tanda soal? Kita boleh tengok sebelah. Tanda soal dieja seperti ini. Sin, waw, hamzah, alif, lam. Jadi kita lengkapkanlah huruf yang tiada. Sin dah ada, waw tak ada. Jadi letak waw, hamzah dah ada. Kemudian lepas hamzah apa? Alif. Soal. Macam tu. Teruskan. Sehinggalah tanda soal yang paling bawah sekali. Tanda noktah. Lengkapkan huruf-huruf yang dia tinggalkan. Boleh rujuk yang ini. Boleh rujuk muka surat 2. Muka surat 2. Yang ini ya, muka surat 2. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Kepada muka surat 5. Muka surat 5. Muka surat 5. Okey. Baca arahan dia. Cari tanda baca dalam tulisan Jawi dan tulis semula dengan kemas. Okey, baik. Dia bagi gambar. Gambar-gambar haiwan. Ada gajah, ada zirafah, ada kerbau, ada rusa, ada kura-kura, ada burung, ada itik. Jadi awak kena cari semula bentuk-bentuk simbol ataupun bentuk-bentuk tanda baca yang ada dalam gambar ini. Bulatkan dan keluarkan, tulis semula dalam kotak-kotak kosong yang dia sediakan di bawah. Jadi awak lukis. Tapi sebelum tu awak bulatkan dulu, cari mana tanda baca. Ini ada tanda baca. Tanda pengikat kata. Sini ada tanda baca. Bulatkan. Bulatkan mana yang awak jumpa. Kemudian pindahkan dia dalam kotak-kotak kosong yang dah diberikan di bawah. Ada 5 kotak kosong. Jadi pindahkan. Okey. Ini mudah. Okey, yang ini tak apa. Yang ini kita tinggalkan dahulu. Okey, kita masuk kepada tajuk yang baru, iaitu kita tengok kepada fungsi tanda noktah dan juga fungsi tanda koma. Okey, baik. Boleh buka muka surat 10. Muka surat 10. Okey. Unit 2, tanda noktah dan koma. Okey, kita tengok fungsi bagi tanda noktah dan tanda koma. Okey, baik. Kita tengok pada fungsi tanda baca iaitu tanda noktah dahulu. Okey, baik. Semua ikut. Okey, semua ikut sambil tunjuk. Nombor 1, tanda berhenti digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Contoh, bapa saya seorang guru. Ada tanda noktah. Bermakna tanda noktah ini berfungsi untuk menghentikan ayat yang sempurna. Dan ianya selalu diletakkan pada akhir setiap ayat. Setiap kali akhir ayat, dia akan ada tanda noktah. Jadi apa fungsi tanda noktah? Ianya sebagai tanda berhenti. Sebagai tanda berhenti untuk satu ayat yang sempurna. Contoh dia dah bagi dah. Bapa saya seorang guru. Noktah. Lepas tu dah tak ada dah. Lepas noktah ni, kena buat ayat yang baharu. Ini ada satu ayat dan hujung ayat dia ada tanda noktah. Okey, baik. Kita sambung lagi bacaan. Nombor 2, tanda singkatan nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Okey, contoh pangkalan ta, lam, dal, mim terletak di Lumut Perak. Okey, pangkalan ta, lam, dal, mim. Apa ta, lam, dal, mim? Ta, lam, dal, mim ni apa dia? Okey, dalam Rumi ianya adalah T, L, B, M. Tentera Laut Diraja Malaysia. Kalau dalam Rumi dia TLDM. Kalau dalam Jawi dia ta, lam, dal, mim. Dan setiap kali tulis huruf sahaja singkatan dia ni kan, ni TLDM kan. Kalau dalam Jawi ta, lam, dal, mim, setiap kali huruf dia kena letak noktah. 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 Maknanya tanda noktah ini bukan hanya untuk menghentikan ayat, bukan sebagai petanda berhentinya ayat. Bukan itu sahaja, tetapi fungsinya adalah sebagai
tanda singkatan nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Ianya juga sebab berfungsi untuk kita letakkan nama singkatan. Macam Tentera Laut Diraja Malaysia, singkatannya TLDM. Dalam Jawi, Talam Dalmim. Tapi selepas saja kita tulis huruf dia tu, kita kena letak noktah. Jadi fungsi keduanya sebagai singkatan. Okey, kita tengok fungsi yang ketiga, tanda selepas setiap nombor senarai. Contohnya, kereta, keluaran, syarikat, Proton, seperti nombor 1, noktah Saga. Nombor 2, noktah Wira. Nombor 3, noktah Wajah. Nombor 4, noktah Perdana. Maknanya, fungsi ketiga bagi tanda noktah adalah selepas ada nombor senarai. Nombor senarai. Contohnya macam ni lah. Kita letak nombor 1, noktah Saga. Nombor 2, noktah Wira. Nombor 3, noktah Wajah. Nombor 4, noktah Perdana. Kalau kita baca pun dari tadi, tengok. Penerangan nombor 1. Selepas itu ada noktah. Nombor 2, penerangan nombor 2. Selepasnya, noktah. Penerangan nombor 3. Selepasnya adalah noktah. Jadi itu adalah 3 fungsi bagi tanda noktah. Yang pertama apa tadi? Sebagai tanda berhenti. Yang kedua apa? Sebagai tanda singkatan. Yang ketiga apa dia? Sebagai tanda selepas nombor senarai. Itu adalah 3 fungsi noktah. Okey, baik. Kita tengok pula fungsi bagi tanda koma. Okey, tanda koma yang macam ni. Noktah tadi titik je kan? Satu titik. Koma, dia seperti koma Rumi, cumanya terbalik. Ekornya ke atas. Okey, baik. Kita tengok fungsi yang pertama bagi tanda koma. Yang pertama, tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan. Contoh, 1, 2, 3, dan 4. Dia memisahkan, kalau katakan kita nak nyatakan ada berapa banyak barang. Dan setiap barang yang kita sebut tu ataupun setiap bilangan yang kita sebut tu perlulah ada tanda noktah. Dia pembilangan pengulangan yang pertama. Okey, bila awak buat kira-kira kan. 1, 2, 3, kemudian baru awak tulis dan 4. Selepas dan ni tak perlu koma. Hanya 1, 2, 3, dan selepas dan tak perlu koma. Itu yang pertama. Fungsi koma adalah sebagai memisahkan pembilangan dan pengulangan. Okey, baik. Kita tengok nombor 2. Okay, sama-sama baca. Tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Okey, baik. Contohnya, wah, besarnya rumah itu. Kalau ada wah ni, maknanya kita takjub. Kita macam terkejut. Jadi, selepas kata wah ni, perlu letak tanda koma dahulu. Jadi, itu adalah fungsi kedua untuk tanda koma. Ianya memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Kan kita terkejut dulu, wah. Lepas wah, tak boleh letak terus tanda seru. Dia kan kata seru ni. Wah ni kata seru. Tetapi, selepas kata seru ni, wah ni tak boleh letak tanda seru. Kita kena letak tanda koma dahulu. Di hujung ayat baru kita letak tanda seru. Jadi, itu adalah fungsi tanda koma. Sebagai memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Jadi ingat, yang pertama tadi memisahkan pembilangan dan pengulangan. Yang kedua, memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Okay, kita tengok fungsi tanda koma yang ketiga. Fungsi tanda koma yang ketiga, tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Okay, contohnya, rambutan, betik, langsat dan duku adalah buah-buahan tempatan. Jadi dia fungsinya sebagai memisahkan
unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Maknanya kalau ada sesuatu ayat tu dia nak ceritakan sesuatu dan benda tu ada banyak. Jadi inilah sebenarnya ayat ni nak ceritakan tentang buah-buahan tempatan. Jadi dia nyatakan buah-buahan tempatan yang ada di Malaysia. Rambutan, betik, langsat, dan duku. Selepas dan tak ada koma. Macam nombor 1 tadi. Memisahkan pembilangan kan? Memisahkan pembilangan dan pengulangan. Dia ada koma. Selepas dan tak ada koma. Sama macam yang nombor 3 ni. Memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Dia ada koma. Selepas dan tak akan ada koma. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat. Kita sama-sama baca. Tanda memisahkan baris-baris pantun khususnya baris pertama dan ketiga. Contohnya, jom kita baca sama-sama pantun ni. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Okey, apa fungsi keempat bagi tanda koma? Ianya berfungsi sebagai memisahkan baris-baris pantun. Kalau pantun kita nak pisahkan satu ayat ke satu ayat, kita tak guna titik, kita guna koma. Bila pantun dah habis baru kita guna titik. Itu adalah fungsi keempat bagi tanda koma. Okey, baik. Sekarang ni, tadi kerja rumah yang tadi dalam buku teks, muka surat 3. Okey, 3 nombor 1 dengan 2, 3 tak perlu. Muka surat 4 yang ini, awak kena lengkapkan huruf-huruf yang tertinggal dalam ejaan bagi tanda baca yang diberikan di sebelah kanan. Okey, itu muka surat 4. Okey, muka surat 5. Okey, awak kena cari tanda-tanda baca yang tersorok dalam gambar haiwan ni. Kemudian awak kena pindahkan dalam kotak-kotak kosong yang diberikan. Okey, itu yang dalam buku teks. Awak punya kerja rumah. Tak perlu salin semula ya. Yang ni awak terus buat saja dalam buku teks. Tak perlu salin dalam buku tulis. Terus buat sahaja dalam buku teks. Terus saja buat dalam buku teks. Okey, baik. Itu yang dalam buku teks. Sekarang ni, buka buku latihan Jawi. Tahun 4. Okey. Buka muka surat 1. Okey. A. Tuliskan simbol bagi tanda baca berikut. Dia dah bagi dah. Dia bagi tanda baca. Dia bagi nama sahaja. Kemudian awak kena lukis semula simbol-simbol ataupun rupa tanda baca. Okey, contohnya yang pertama ni. Tanda koma. Okey, tanda koma. Macam mana tanda koma? Boleh rujuk semula muka surat 2, buku teks muka surat 2. Okey, tanda koma mana? Ini tanda koma. Jadi awak lukis semula tanda koma, simbol dia macam mana. Macam tanda koma Rumi, cumanya ekornya ke atas. Dia terbalik. Macam tu. Samalah juga tanda seru, tanda noktah, tanda soal, tanda noktah bertindih, tanda sempang ni tak ada. Okey, tanda sempang ni tak ada dalam buku teks. Jadi tak perlu lukis. Yang ada dalam buku teks saja tanda pengingat kata, tanda noktah bertindih, tanda soal, tanda noktah, tanda koma, tanda seru. Yang tanda sempang ni tak perlu. Sebab dalam buku teks tak ada kan? Dalam buku teks tak ada, jadi tak perlu. Yang ini tinggalkan yang ini. Okey, baik. Kita tengok muka surat sebelah. Okey, nombor 2. Tadi kita dah kena lukis simbol. Kita kena lukis mula tanda baca. Okey, baik. Yang muka surat 2 ni, kita baca sama-sama arahan dia. Namakan tanda baca berikut. Dia dah bagi rupa bentuk tanda baca yang ada. Jadi, awak perlu tuliskan semula nama dia. Kalau yang ini apa? Tanda noktah. Tulis. Eja semula tanda noktah.
Yang ini tak perlu. Tanda sempang ni dalam buku teks tak ada. Jadi tak perlu, tinggalkan. Okey, sambung. Yang di bawah tanda sempang, sambung semula. Tanda koma. Tanda apa? Tanda apa? Tanda apa? Rujuk buku teks muka surat 2. Rujuk buku teks muka surat 2. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Muka surat 3. Buku latihan muka surat 3. C. Terdapat persamaan dan perbezaan bentuk tanda baca antara tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Tandakan right ataupun betul pada yang sama dan pangkah ataupun tanda salah pada yang tidak sama. Maknanya kalau tanda baca Jawi sama bentuknya dengan tanda baca Rumi, tandakan betul. Kalau tak sama, tandakan pangkah. Okey, contohnya tanda koma. Okey, tanda koma. Sama ke tidak yang Jawi punya tanda koma dengan Rumi punya? Sama, cumanya ianya diterbalikkan. Kalau Rumi dia macam ni, ekornya ke bawah. Tapi kalau Jawi dianya ekornya ke atas. Sama ke tak sama? Sebenarnya tak sama sebab terbalik. Terbalik. Kiranya tak samalah. Ini Rumi. Ini Jawi. Tak sama. Jadi kena letak tanda pangkah. Sebab tak sama. Tengok tanda noktah. Tanda noktah sama tak sama? Tengok rupa noktah ni sama tak dengan Rumi? Kalau sama, letaklah tanda betul. Kalau tak sama, letaklah tanda pangkah. Sama dengan seterus-seterusnya. Tanda seru sama ke tidak? Tanda sempang ni tinggalkan. Yang ni tinggalkan tak apa. Yang ni tinggalkan. Tanda soal sama ke tidak? Dia terbalik ke ataupun sama-sama menghadap ke kiri ke menghadap ke kanan? Tanda noktah bertindih sama atau tidak? Tanda penggiat kata sama ataupun tidak? Kalau sama, letakkan tanda betul. Kalau sama, letakkan tanda betul. Kalau salah, tak sama, letakkan tanda pangkah. Okey, baik. Okey. Buka muka surat 4. Buka muka surat 4. Okey, baik. Ini adalah untuk tanda noktah. Okey. Ini digunakan untuk tanda noktah. Okey, arahan dia apa? Tuliskan 2 fungsi noktah dan beri contohnya. Ini kita baru je belajar tadi. Jadi, boleh rujuk muka surat. Surat berapa tadi? Muka surat 10. Muka surat 10. Jadi, awak perlu salin je. Tulis semula. Okey, nombor 1. Digunakan pada, letak nombor 1. Digunakan pada apa? Salin semula. Digunakan pada tanda berhenti. Digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Salin semula. Pindahkan semula dalam buku latihan. Ni nombor 1. Dia nak 2 kan? 1 dan okey, 2 di bawah. Ni nombor 1. Ni maknanya untuk nombor 1. Digunakan pada akhir setiap ayat. Tulis semula yang ini. Kemudian contohnya, awak boleh ambil satu contoh pada buku teks dan 2 dengan 3 awak boleh buat sendiri. Reka ayat sendiri. Kalau tak tahu nak eja, tengok balik dekat dalam buku teks. Mana-mana buku teks. Cari ada tanda noktah ataupun tidak. Ni, dalam dialog, dalam karangan dialog yang kita baca hari tu pun ada tanda noktah. Jadi, salin semula dekat contoh dia. Ambil lah mana-mana yang ada dalam karangan. Mudah je. Sama macam fungsi yang kedua. Salin semula. Tak kira lah awak nak ambil nombor 2 ke, nombor 3 ke. Kemudian, berikan contoh dia. 1 ni awak boleh salin dekat buku teks. 2 dengan 3 cari sahaja. Ataupun awak boleh buat sendiri. Banyak TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia. PDRM, Polis Diraja. Polis Diraja RM Malaysia. Boleh tulis.
PDRM, PLDM boleh, ATM boleh, Angkatan Tentera Malaysia boleh, lain-lain macam-macam. Jadi satunya awak boleh ambil contoh dalam buku teks, 2 dengan 3 awak boleh buat sendiri. Okey, baik. Okey, saya rasa sampai itu saja kerja rumah awak untuk dalam buku kerja ini. Okey. Jadi boleh rujuk buku teks. Boleh rujuk semula dalam buku teks. Okey, itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.